Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini Ustaz akan membicarakan dalam bidang akidah bagi pendidikan Islam tahun 5, iaitu unit yang pertama, nama-nama Allah. Salah satu daripada nama Allah iaitu Al-Malik ataupun Al-Maliku, ya, bahagian yang pertama, ya. Kamu boleh buka muka surat 66, ya. Muka hadapan itu bagaimana seorang guru dan juga beberapa orang anak muridnya berada di pusat pameran. Kalau Ustaz tengok ni lebih kurang macam pameran di KLCC lah, berkaitan dengan galaksi-galaksi kita, ya. Bagaimana guru tu mengatakan? Baik, kita baca sama-sama, ya. Cakrawala meliputi seluruh bintang dan planet-planet di langit, termasuk bulan dan matahari. Guru tu menerangkan kepada anak muridnya. Kemudian guru tu menyambung lagi, apa dia? Ya, planet bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari. Matahari, bumi berputar mengelilingi matahari. Manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Maksudnya bumi mengelilingi matahari, kemudian bulan mengelilingi bumi. Jadi bergerak serentak bersama-sama peredaran ini. Maka anak murid soal lagi kata, subhanallah, hebatnya bagaimana matahari duduk di tengah, bulan bumi boleh mengelilinginya tanpa berlanggar dengan benda-benda yang lain dan sekata, ya. Maka sangat hebat. Okey, itu dia punya muka surat 66 ni, dia membicarakan begitu tu. Apa agak-agak? Kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan, yang cuba dimaksudkan dengan suasana di tempat di satu pameran galaksi ni, ya. Sebenarnya apa yang dimaksudkan adalah, okey, mari kita tengok sikit. Okey, bagaimana bumi ni, ya, salah satu bahan tambahan pada kamu, bumi ni kita nampak kan, kalau kita buat dalam gambar tu, dia buat dalam bentuk macam sama besar saja kan, kita tengok rasa macam sama aja, ya. Tapi sebenarnya apabila disusun dalam bentuk saiz yang sebenar, maka bumi ni sangat kecil, tetapi matahari tu besar. Ya. Relative planet size, macam mana yang betul punya planet. Okey, kalau tengok, tu matahari besar, planet bumi kecil saja. Tengok bezanya dan jarak-jaraknya, ya. Kamu boleh tengok video ni melalui pautan, ya. Linknya Ustaz letakkan di bawah. Okey, dalam YouTube boleh tengok dengan lebih jelas lah, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan cakrawala yang diceritakan oleh guru tadi dan Ustaz tunjuk video tadi ni, sebenarnya ia berkaitan dengan nama Allah iaitu Al-Maliku. Ya. Apa pengertian Al-Maliku? Al-Maliku, ya. Al-Maliku bererti Allah SWT yang menguasai segala-galanya. Apa dalilnya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surahul Azim, suratul Al-Hadid, ayat yang kedua. Maksudnya apa? Dialah yang memiliki kuasa pemerintahan di langit dan di bumi. Dia yang menghidupkan, yakni Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia juga maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ini dalil bahawa Allah SWT ni menguasai segala-galanya. Baik, penerangan kepada ni, mari kita tengok muka surat seterusnya, ya, iaitu muka surat 68. Bagaimana dialog di antara seorang ustazah dengan muridnya, ya. Baik, anak muridnya bertanya. Kita tengok. Nanti Ustaz cerang lebih lanjut lagi dalam bahagian ini, Okey. Ustazah, apa erti nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Maliku? Dia tanya kepada ustazahnya, apa maksud nama Allah Al-Maliku? Baik, ustazah menerangkan, ya. Al-Maliku bererti yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Maliku bererti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai pemerintahan, pentadbiran dan pemilikan mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Ya. Baik, Ustaz jelaskan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau maksud Al-Maliku ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya, memiliki segala-galanya, ya. Memerintah dunia ini, menjaga alam ini dan semua yang ada di muka bumi ini dan makhluk yang ada
di langit dan di bumi ini semua di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terkeluar dari pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermaksud luasnya alam ni, ya, luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tengok, kalau di langit cakrawala, pergerakan cakrawala semua disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasai. Kalau Allah nak dia jatuh, dia jatuh. Ya? Kemudian planet-planet bumi, marikh dan sebagainya semua juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atok kamu bergerak begini. Kamu bergerak gini, tidak akan melanggar sesama sendiri. Ya? Dan di langit juga ada bintang-bintang yang jatuh, sikan cahaya dan sebagainya, kepanasan dan sebagainya. Semua itu juga di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, juga pentadbiran malaikat-malaikat yang ada semua di bawah pentadbiran Allah taala. Ya? Okey, baik. Jadi di bumi pula segala gunung ganang yang ada, ya, juga di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Segala kehidupan yang ada di laut juga di bawah pemerintahan Allah. Allah susun elok. Ya, kalau dalam laut ada bertingkat-tingkat, semua itu dia ada tempat-tempat dia. Ikan ni duduk di sini. Ikan ni duduk di bawah sikit. Kalau duduk atas akan merosakkan. Gitu. Dan kalau tengok binatang yang paling kecil sekalipun, maka kita akan lihat bagaimana anak-anak yang dalam busuk juga disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah memiliki segalanya. Ya, tak boleh. Ya, kalau Allah kata tak jadi apa maka musnahkan, musnah. Kalau Allah kata sihat, sihatlah. Begitu juga dengan diri kita. Allah memiliki sepenuhnya diri kita ni. Kalau Allah kata tangan tak diangkat, Nabi tak diangkat. Itu yang dikatakan pemilikan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak kata aku nak lari juga. Allah tak bagi aku nak lari. Tak boleh. Kalau Allah kata tak boleh lari, tak boleh lari lah kita. Sebab itu kita kena bersyukur. Ya, kita minta doa ke Allah agar supaya Allah beri kesihatan tubuh badan pada kita. Baik. Seterusnya, bagaimana anak murid itu tambah. Bila ustazah kata tadi, tambah. Ustazah, Allah mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana. Bagaimana nombor kita? Allah SWT ni bukan saja mentadbir macam saja, tetapi dengan bijaksana. Maksudnya Allah susun elok-elok, tak akan berlaku pelanggaran. Allah susun elok-elok akan memberi manfaat kepada manusia. Bahawasanya Allah SWT ni maha bijaksana juga memang bijaksana dalam mentadbirkan alam ini. Ya? Kemudian ni yang keempat pula, murid yang keempat kata apa? Ya? Allah mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Maksudnya tak ada orang yang kacau, yang ganggu Allah. Allah kata Allah nak buat, Allah buat. Allah tak nak buat, Allah tak nak buat. Tidak ada siapa yang mengarahkan Allah, tak ada siapa yang melarang Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh. Sebab Allah mempunyai kekuasaan mutlak. Allah boleh buat apa saja. Ya, kita tak boleh nak lawan Allah Ta'ala. Baik. Seterusnya, yang kelima tu, seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Semua makhluk, semua berhajat pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Bila kita tak mampu, bila kita melakukan sesuatu, semua kita berhajat. Allah bagi sihat tubuh badan kita, bagi mampu kita melaksanakan sesuatu. Sebab itulah sentiasa kita berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita. Sebagai tanda syukur kita pada Allah, supaya Allah mudahkan urusan-urusan kita. Dan nak kita minta doa ke Allah. Bahkan nak masuk ke dalam tandas pun kita minta ke Allah supaya Allah lindung kita daripada syaitan. Dan kita makhluk ni sentiasa berhajat pada Allah. Kenapa? Semua yang ada di alam ni, kesihatan tubuh badan kita, virus-virus yang ada, semua di bawah kekuasaan Allah. Sebab itu kita berhajat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Al-Maliku, Allah menguasai segalanya. Kalau kita nak selamat daripada apa yang bahaya yang ada, kita kena minta ke Allah. Kalau kita nak minta kebaikan juga, kita kena minta kepada Allah. Sebab Allah memiliki segalanya secara mutlak. Tak ada siapa boleh ganggu. Maka ustazah tu kata bija anak-anak didik ustazah. Itulah bukti nama Allah bersifat Al-Maliku. Baik. Tengok tadi kebijaksanaan. Bagaimana Allah menjadikan satu makhluk tu dengan bijaksana. Allah mentadbirkan nyamuk ni. Macam mana dia nak bertelurnya, macam mana cari makannya. Ni asal ambil daripada amazing. Bagaimana dalam Al-Quran sebut Allah tak malu buat perbandingan dengan seekor nyamuk yang kecil. Kalau kita tengok nyamuk kecil saja, tetapi nyamuk ini
suatu yang penciptaan yang bijaksana daripada Allah SWT. Menunjukkan bahawa Allah menguasai segalanya. Tengok, ada 3 jantung nyamuk ni. 2 jantung jaga sayap, 1 jantung jaga peredaran, jaga tubuh badannya, jaga gerakannya. Okey, kemudian ada 600 detik. Kepakan sayap dia tu 600 detik dalam masa 1 saat. 600. Sebab itu bunyi dengungan yang kuat. Ya. Kemudian dia boleh bius. Masa dia nak potong kulit kita tu, ni dia boleh bius supaya kita tak sedar nak misap darah tu. Nah, kemudian dia boleh mencairkan darah. Bila darah dia keluar, dia akan cair, dia akan beku. Jadi dia boleh mencairkan. Dia ada sistem dalam badan cecair tu, boleh sistem kimia yang ada badan itu boleh mencairkan darah tu untuk dia sedut. Kemudian dia boleh mengesan manusia dengan bacaan suhu saja. Sebab suhu manusia ni kalau kita duduk dalam kelas macam ni ataupun kita duduk dalam satu tempat, maka suhu kita melebihi dari benda-benda yang lain. Tubuh badan kita. Jadi nyamuk dia boleh kesan. Bijaksana Allah SWT menciptakan, sangat menakjubkan. Bahkan Allah Ta'ala boleh mencipta yang lebih hebat daripada tu lagi. Ya? Inilah yang dikatakan bahawa Allah mencipta, mentadbir sesuatu dengan bijaksana. Baik. Kemudian yang dikatakan tadi, pasal mana murid tadi kata macam mana manusia ni berhajat. Ya? Bahkan nak buat baju pun kita berhajat kepada orang lain. Tak boleh buat baju seorang-seorang. Sebab apa? Cuba tengok. Perlukan benang nak jahit, perlukan butang nak bagi cantik, nak melekatkan. Kemudian perlukan jarum nak jahit. Ya? Kemudian kita perlukan kain. Tak boleh nak buat baju, kita pergi ambil kapas dulu, kita pergi tenun-tenun apa tu, pergi buat kapas jadi kain. Kemudian pergi ambil besi nak buat jarum. Panjanglah cerita je, kita tak pakai baju lah. Ya? Tapi oleh kerana masing-masing ada bahagian, maka masing-masing memenuhi hajat masing-masing. Itu manusia. Ya? Kita sebenarnya berhajat kepada Allah SWT dan Allah tidak berhajat apa-apa pada kita. Sebab Allah memiliki segalanya, Allah menguasai segala-galanya. Ya? Jadi Ustaz Arab dah faham apa itu maksud Al-Maliku. Salah satu daripada nama-nama Allah iaitu Al-Maliku, iaitu Allah menguasai segala-galanya di sudut pentadbiran di bumi dan di langit. Ya? Dan Allah juga boleh menghidupkan dan mematikan siapa saja yang Allah kendaki. Dan akhir sekali dalam bahagian ni, iaitu apakah hukum kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu Al-Maliku. Hukumnya adalah wajib kita beriman dengan nama Allah yang bermaksud, nama Allah Al-Maliku yang bermaksud Allah memiliki segalanya. Kita kena percaya dan yakin, kena beriman. Wajib bagi kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala yang ada di atas muka bumi ini. Jadi cukup setakat itu untuk bahagian yang pertama. InsyaAllah kita sambung di lain masa. Dan mudah-mudahan kamu dapat memahami dan menjawab soalan-soalan yang mungkin akan dikemukakan oleh ustaz dan ustazah. Selamat belajar. Jaga diri kamu baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.